اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي طبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما العلم الصحيح بعد معرفة كلام الله ورسوله إلا علم التصوف Tidak ada ilmu yang benar selepas mengenal kalamullah dan Rasulnya, melainkan ilmu tasawuf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Melainkan ilmu tasawuf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa dia ilmu tasawuf?
Sebenarnya pentarifan kepada ilmu tasawuf ini pelbagai. Definisi kepada ilmu ini pelbagai. Sebabnya kerana ilmu ni ialah ilmu zauqi, ilmu rasa. Menyebabkan ta'rifannya berbeza-beza mengikut seseorang ulama itu merasakan terhadap ilmu ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di atas rasa-rasa yang tidak sama di antara seseorang ulama dengan seseorang ulama yang lain, maka ta'rifnya pun datang dalam bentuk berbeza-beza. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kesimpulannya, ilmu ini ialah ilmu qalbi, ialah ilmu hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu ni penting kerana ilmu ni ialah ilmu kita nak bermuamalah dengan Allah. Ilmu ni penting sebab ilmu ni ilmu kita nak bermuamalah ataupun bergaul dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana situasi kita bila mana kita sedih? Bagaimana situasi kita bila mana kita seronok? Situasi seronok dan sedih ialah situasi yang telah pun dicatur, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sejak daripada azali lagi. Dia datang silih berganti. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala pun menamakan dia dengan Al-Qabid dan juga dengan Al-Basit. Al-Qabid dan juga Al-Basit. Dialah Qabid, dia ialah Basit. Qabid maknanya menggenggam, Basit maknanya melepas. Taib. Bila mana kita rasa sedih, ketika itu kita sedang berada dalam fenomena qabid. Bila mana kita seronok, berarti kita sedang berada dalam fenomena basit. Bila mana kita seronok, jadi kita tu duduk dalam fenomena basit. Baik. Al-qabid mana genggam, basit mana lepas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keadaan ni silih berganti berlaku kepada kita. Jadi kita boleh faham betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala dalam satu saat berjuta trilion manusia yang diurus oleh Tuhan. Hak ni dia bagi basit, ni dia bagi, hak ni fenomena al-qabdu, ni fenomena al-bastu. Bila seorang tu dalam fenomena al-qabdu, dia rasa tekanan. Bila seorang tu duduk dalam fenomena al-bastu, dia rasa kelapangan. Ni Allah ngurus semua sejud dalam berjuta makhluk ni, dalam bertrilion zilion makhluk ni. Ni Tuhan bagi sedih, ni Tuhan bagi seronok. Ni seronok dia sebab dia hak ni, hak ni seronok dia sebab dia hak ni, hak ni sedih sebab dia hak ni, dia ni sedih sebab dia hak ni. Baik, sedih dia macam ni, seronok dia macam ni. Semua urusan Allah, semua urusan Tuhan Allah. Bayangkan, kita kalau kita bercakap dengan seorang, hak ni kita tak boleh cakap lah. Kalau kita cakap dengan hak dia ni, kita tak boleh dengar. Kita cakap ni lah. Kalau dengar hak, kita dengar hak dia ni kita tak dengar. Allah dengar semua. Itu alam ni. Seorang tu berdoa,
Allah dengar dan Allah jawab. Orang tu doa, Allah dengar dan Allah jawab. Bayangkan. Maka sebab itulah Allah ni dia maha. Dia maha. Dalam alam ni mana ada sesuatu pun yang berlaku tanpa izin dan kehendak Allah. Hatta selai daun yang nak luruh pun dalam izin dan kehendak Allah. Kalau Allah tak izin, tak luruh daun tu. Bayangkan berapa lail daun, berapa trilion, zillion daun yang luruh dalam sedetik. Semua dalam pantauan Tuhan. Semua tu ialah ditakbir oleh dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu detik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berlaku pergerakan berjuta-juta trilion manusia daripada alam ruh masuk dalam perut ibu. Dalam detik tu juga berlaku pemindahan berjuta trilion manusia daripada alam perut ibu mai ke alam dunia. Dalam detik yang sama bergerak berjuta trilion manusia daripada alam dunia ke alam barzakh. Hak mai, hak pi, hak singgah. Bayangkan pekerjaan Tuhan. Sebab itu ayat yang pertama yang kita kena baca lepas bismillah ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tuhan ni, Rabb ni maknanya pentadbir, mentadbir sekalian alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau pergi di hospital, orang nak bersalin, pengalaman ustazah di hospital, masalah sayyidina Muhammad, kita ulak start lah. Sebelum tu Kak Ufar salin di Mesir, Ustaz Midi salin di ulak start. Lepas tu mula daripada Ustaz Syamil sampailah anak halas semua di Kuala Nerang. Kuala Nerang ni tak ramai orang mau pergi salin situ, masalah sayyidina Muhammad. Menyebabkan setiap masuk dia macam VIP, dia layan elok oleh misi-misi. Tapi Allah start waktu tu lah tak tahulah dulu hospital lama tu misi jadi kelang kabut. Misi pergi kat misi tu, orang tu misi pergi kat orang tu, misi orang tu panggil, misi lari pergi kat orang tu, misi pun tak tahu nak pergi tak mana. Setiap orang nak salin tu pakai misi. Tu pun kelang kabut lah soalan Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala mentadbir alam ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dengan pentadbiran yang hebat. Bahkan takbiran Tuhan itu teliti dan tak pernah salah pun takbiran Tuhan. Kita ni salah juga, kelang kabut keluar daripada rumah, ambil handset bini, Allah handset bini pula celaru habis. Macam mana pun celaru juga kita. Tapi Tuhan tak ada satu pun takbiran Tuhan yang salah. Semua tepat setepat-tepatnya, kena semua. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa dan Maha Berkuasa tu, kita nak bergaul setiap detik. Dalam situasi kita sedih, kita nak kena macam mana dengan Tuhan. Dalam situasi kita seronok, macam mana kita nak duduk dengan Tuhan. Semua tu ada cara-cara dia sendiri. Bila mana kita sedih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita sedih, cara dia, adab dia, bila mana kita duduk dalam kesedihan, dia panggil kita duduk dalam fenomena al-bastu, duduk tidak dalam fenomena al-qabdu. Baik, jangan bergerak ke mana, diam di hadapan takdir. Diam di hadapan takdir. Jangan bergerak. Jangan bergerak ke mana. Waktu umpama tunggu pelepasan. Tunggu pelepasan Allah. Kerja kita menumpukan kita pada Allah, tunduk di bawah takdir. Allahumma salli ala sayyidina. Terima takdir.
Baik. Ketika tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi macam handphone yang hang. Tak handphone hang. Jangan ada empuk handphone tu. Tunggu sat. Ni handphone tak berjalan, hempuk handphone tu. Kecai. Tunggu handphone tu. Nanti dia jalan balik. Nah, tu umpama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu adab di hadapan situasi bila mana kita duduk dalam tekanan. Ambil tasbih zikir, ambil tasbih selawat, mayang hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tunggu pelepasan. Nanti akan datang saat kita akan dilepaskan oleh Tuhan, insya-Allah. Baik. Jadi ilmu ni kita nak bergaul dengan Allah. Bila mana kita duduk dalam situasi itu, kita sabar dan kita sembahyang. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Tunggu pelepasan. Jangan gabrah. Jadi kita tu urus diri dengan baik. Jangan kita pada ketika itu kita bantah takdir. Macam mana pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ketika mana kita duduk dalam fenomena al-bastu, lapang. Tapi kalaulah pada ketika mana kita duduk dalam sedih pun kita duduk menumpu hati kita kepada Allah, begitulah ketika mana kita seronok pun hati kita dengan Tuhan juga. Kadang-kadang kita bila seronok ni orang kata, seronok sangat ni. Orang tu pesan, seronok sangat ni. Hai, sehari ni jadi. Tu orang tu sebut. Jadi makna ketika tu jangan seronok sangat. Tahan diri. Seperti mana orang tu, orang nak bersin. Bersin ni adab dia. Dia jangan lepas semua. Bila nak bersin. Benar-benar bersin kalau ikut nak keluar. Hashim! Heran panggil Hashim siapa. Lepas tu bila dia Hashim, bin sikit lah. Tu adab bersin. Dah tutup mulut. Hashim dia sikit lah. Yang Hashim tu bunyi banyak. Hashim keluar habis tu. Keluar habis. Hashim pun kali panggil apa? Siapa? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni adab. Bila mana kita seronok, jangan seronok sangat. Tahan. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pandang, ya Allah, rahmat Engkau ya Allah. Duk sebut nama Tuhan tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Itulah ilmu yang kita nak bergaul dengan Tuhan. Bila kita rasa lemah, kita tak boleh bergantung dengan diri kita. Kita kena bergantung dengan dia juga. Sebab dia yang maha kuat. Bergantung dengan yang maha kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna hidup ni semua gantung dengan Tuhan. Semua bergantung dengan Allah. Apa situasi pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ilmu ni penting di akhir zaman. Ilmu ni penting di akhir zaman. Hang jadi apa pun, hang mesti memiliki ilmu tasawuf. Jadi pemimpin kena ada ilmu tasawuf. Jadi rakyat kena ada ilmu tasawuf. Apa pun kita kerja, kita mesti ada ilmu tasawuf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana duduk dalam situasi dipuji, macam mana duduk dalam situasi dikeji. Hidup ni silih berganti. Kadang-kadang orang puji, kadang-kadang orang keji. Apa situasi pun balik pada Allah. Baik. Qala wa akhadna katsiran min ilmi al-adab. Dan berkata Imam Haddad radhiyallahu taala anhu, dan banyak kami ambil ilmu adab. Banyak kami mengambil ilmu adab. Pentingnya ilmu adab ni sampai Nabi kita SAW mengasuh para sahabat selama 13 tahun di Mekah untuk menanam adab. Sementara duduk di Madinah 10 tahun saja. 13 tahun nak mendirikan bangunan
keinsanan dalam diri seorang manusia yang bernama sahabat. 13 tahun dikonkretkan Rasulullah dalam hati para sahabat, sementara 10 tahun itu berbaki untuk lain-lain ilmu di Madinah. Macam rumah orang nak, macam bangunan orang nak buat, kalau bangunan tu 20 tingkat, dalam bumi kena 20 tingkat dan 20 ataupun 21, 22, 23 dalam bumi. Tengok bangunan tinggi-tinggi kan, tengok bangunan 120 tingkat, berarti 120 tingkat juga dalam bumi, ataupun lebih daripada tu lagi. Allahumma salli ala sayyidina. Maknanya Nabi nak duduk di Madinah 10 tahun, tapi Nabi dah tanam dalam diri para sahabat ilmu adab 13 tahun, sampai para sahabat maka jadi ialah insan yang sangat tinggi adab. Sebab itu tamadun kemanusiaan yang paling tinggi zaman Nabi, zaman Rasulullah. Itu zaman tinggi tamadun kemanusiaan. Para sahabat duduk di zaman Nabi, mereka seperti dah duduk dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu para sahabat Nabi. Seolah-olah zaman tu ialah zaman manusia syurgawi yang duduk di duniawi. Itu zaman sahabat. Manusia syurgawi yang duduk di duniawi. Allahumma salli ala sayyidina. Zaman tu mereka bergaul sama-sama, mereka bergaul dengan ahli syurga dengan ahli syurga, ahli syurga dengan ahli syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa akhadna katsiran min ilmi al-adab. Banyak kami mengambil ilmu adab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak kami mengambil ilmu adab. Sebab itu kata para sahabat, kami mengaji Al-Quran, kami terlebih dulu mengaji adab. Seperti mana kata para sahabat, nata'allamul adab qabla Al-Quran. Kami terlebih dulu mempelajari adab sebelum kami mempelajari Al-Quran. Makna ilmu ni adab yang paling penting sekali. Manusia bila mana tak ada adab, dia akan kehilangan ilmu. Manusia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau tidak ada adab, berarti ilmu akan hilang. Sekalipun depan ni, sekalipun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mengaji, tapi dengan sebab kita tidak belajar adab, ilmu tu tidak ada harga lagi. Tak ada nilai orang yang berilmu kalau tidak ada adab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hilang keindahan ilmu seandainya tidak ada adab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau ilmu sikit pun, ilmu sikit je, tapi adabnya banyak. Sekalipun sekalinya ilmunya sikit, tapi adab dia ada, jadi timbul ilmu yang sikit tu. Kalau kawan tu ilmu banyak sekalipun adab tak ada, tak nampak ilmu dia, hilang ilmu dia, tak nampak buruk dia. Faham? Tapi kalau orang tu ilmu tak banyak pun, adab dia tinggi, timbul ilmu dia. Tu adab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adab. Taib, subhanallah. Adab ni banyak. Adab yang paling tinggi adab dengan Allah. Lepas tu barulah adab dengan makhluk-makhluk Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba bayangkanlah Tok Kenali, dia pernah sakit kudir sampai berulat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu mana nak semayang, kudir tu dibasuh, ulat tu tak luar tu, lagi buh balik. Tu nak kata macam mana adab mereka tinggi. Tak kesampaian, kita tak boleh capai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adab mereka dengan Tuhan, malu dengan Allah, malu sungguh. Malu dengan Tuhan, malu sungguh-sungguh. Sampai di antara mereka punya malu dengan Allah sampai tak keluar mulut nak minta apa kat Tuhan.
Malu nak minta. Sebab tu nampak diri tu berdosa. Nampak diri tu berdosa, berasa malu nak minta apa. Tu depa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kalau malu, malu sungguh. Kalau takut, takut sungguh. Kita ni kata je kita hormat Tok Guru. Sebenarnya tak apa hormat pun. Allahumma salli ala hormat Tok Guru, ta'zim Tok Guru ni mulut ya. Hati tak ada pun hormat Tok Guru. Tak ada pun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Orang ta'zim Tok Guru dia macam lain. Orang hormat Tok Guru dia macam lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hang tu sahabat lah hang kasih kat Rasulullah. Bila ustaz hang merasa hati hang habis, hang tak ada apa dah. Dosa hang kata nak cinta kat Tuhan ke, semua tu bohong ya. Nabi pun tak tengok, Tuhan tak tengok. Kalau kamu masalah dengan satu orang guru, hang tu sama mengaji lah beribu Tok Guru pun, habis dah, putus semua lah. Lepas tu saya pesan pada orang nak main mengaji di tempat saya, mak ayah kena cerita sirah ataupun perjalanan hidup anak dia. Pasal apa main sini? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang mak ayah dia buat sorak, dia tak habaq background anak-anak di sekolah dulu, madrasah dulu. Bila main sini, bila duduk di sini, kita tengok apa pelik perangai dia ni. Awak di sini perangai dia ni. Dia tak boleh ikut saya, tak boleh ikut sungguh. Akhir saya kata enter pergi cari tempat lain kot elok untuk enter. Habis orang ni kalau tak boleh baik di sebuah tempat, jangan buang masa, pergi cari tempat lain, kok tempat lain tu baik untuk dia. Jangan buang masa. Pasal apa tak boleh dia baik? Sebelum tu dengan ustaz dia kita tak tahu. Waktu dia belajar di madrasah lain tu dengan ustaz dia kita tak tahu apa dia buat. Ustaz dia rasa apa kat dia. Lepas tu nak lari pada ustaz tu, main kat ustaz ni. Dia ingat dia boleh terus, tak boleh kau. Dia kena pergi balik kat ustaz tu, ustaz saya minta maaf, saya silap. Dia kadang aku tu, ustaz kata. Lepas tu kena terima. Ustaz tu nak kata apa? Nak ceramah kat dia ke, nak berjakah dia ke, nak faham terima lah. Lepas habis tu ustaz kata, baik, enter pergi lah mengaji taman pun, ustaz redha. Baru selesai. Kalau tidak tak selesai. Tu belajar begini. Kalau kita ada masalah dengan guru, tak usah kata lah, tak mana pun tak akan habis. Jangan duk lari, patah balik, settle. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sebab karamah yang duk di hati guru ni, hak tu mengalahkan kamu. Hang tu sahabat, hang duit banyak, hang nak raja, hang siapa, semua akan tewas, kalah, tak boleh pergi, insya-Allah. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, jaga hubungan baik dengan guru. Kalau tidak, lingkup kamu. Allah, sebab itu kata Syinuddin, kalau dapat mana-mana kebaikan, semua kita kata berkat guru saya, berkat guru kita. Rezeki yang murah berkat ustaz kita. Hidup ni Tuhan makbul doa-doa kita berkat ustaz kita. Esok dapat isteri yang solehah, dapat suami yang soleh, dapat anak-anak yang baik-baik berkat ustaz kita. Esok ni Tuhan murahkan rezeki sampai duit banyak berkat ustaz kita. Mana ada kita? Berkat ustaz kita, untuk guru kita. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu orang-orang macam ni kamu tak boleh tinggal depa. Bila berdoa, kembang doa. Bila berdoa, kena doa kat ustaz-ustaz kamu semua. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina. Bila minta Tuhan ampun kat diri sendiri, pada mak ayah dan masyayikhina, guru-guru kami, guru kita. Betul dengan guru, selamatlah kita. Salah dengan guru, lingkup, hancur, musnah kehidupan kita. Tak ada apa dah. Jadi gelo, aku tak tahu apa dia macam tu.
Walaupun orang panggil ustaz lagi kat dia barangkali, tapi yang kata ustaz apa macam tu ha? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kalau dengar orang pun kita ada salah. Kalau dengar orang pun kita ada salah, kena selesai dengan orang tu. Ni dengan ustaz kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan orang yang kita belum mendapat balasan kata-kata dia, saya maafkan. Ada orang yang dia tak maaf kita. Kita salah dengan dia kata saya tak maaf. Macam mana kita nak buat? Kena berjuang juga sampai dia kata saya maaf. Dua patah perkataan, saya maafkan. Macam mana pun nak bagi keluar tu ya. Kalau tak keluar tu, buatlah apa segala amal ibadat, hadiahkan pahala tu kepada orang tu. Soalan saya. Sedekah hari ni RM50, Allah Tuhan aku, engkau terimalah sedekah hari ni Tuhan. Kalau ada pahala, aku hadiah pahala aku kat dia tu. Kita main tahajud semalam dapat 4 rakaat, ya Allah Tuhan aku. Kalau ada pahala tahajud ni Tuhan, aku hadiah pahala aku kat dia tu. Tuhan tak mau maaf kat aku tu. Tu orang. Kata Imam Sya'rani, macam mana salah dengan guru? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, salah dengan mak ayah ada ampun, salah dengan ustaz tak ada ampun. Mak ayah kita mati dah, kita derhaka kat dia, kita masih berpeluang mendapat keampunan daripada mak ayah. Macam mana pas mak ayah kita mati? Itu terderhaka waktu hidup, derhaka ke mak ayah. Bila mak ayah mati, buat kebaikan, kebajikan, buat hubungan baik dengan kawan-kawan mak, buat hubungan baik dengan kawan-kawan ayah. Itu cara dia. Kita akan diampun dosa kita dengan sebab buat baik dengan kawan-kawan mak, kawan-kawan ayah, insya-Allah. Dengan guru tak ada, putus jumpa dia pada esok. Tu termaktub dalam kitab, syarah kitab, dalam kitab Minhaj, dalam syarah kitab Minhajul Abidin. Taib. Wa akhadna katsiran min ilmi al-adab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan nak selamat, Tuhan bagi umur dia panjang, dapat minta maaf kat ustaz dia. Kalau dia mati sebelum mendapat maaf, tak tahulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Lepas hubungan baik dengan Allah, dia panggil hablum minallah. Lepas selesai hubungan dengan Allah elok, maka pada ketika itu terbentuklah pula hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Hubungan manusia. Orang yang paling payah nak lepas dengan manusia ni pemimpin. Tapi hak tu lepas duk berebut sangat. No? Berebut sungguh nak jadi pemimpin. Tak tahu pasal apa. Kita ni kalau orang tunjuk menepih menolak, tak mau. Depa nak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau Tuhan nak bagi lekat dengan salah dengan orang, tentulah dia akan jumpa. Ni jalan hak tak elok kok jalan, semua duk atas kepala depa. Jalan hak berutu-rutu kok jalan tu atas depa tu. Depa kenal tu, depa tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan nak tanya tu, hak pegang tanggungjawab tu. Pasal apa jalan berutu-rutu ni? Allahumma salli ala. Kereta kita bila masuk jalan tu gedung. Habis hak dalam dashboard tu semua bergerak semua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu jalan saya pergi di mana, tak patut adalah jalan macam tu dalam
Taman milenium ni. Belah mana saya pergi baru ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Teruk semua jalan tu, berkeping-keping. Tak berkeping-keping. Dia buat passion ala sayyidina Muhammad. Bila dah jalan tu rosak, baik juga. Dia korek buang, hak tak elok tu buang, dia buh. Dia buh baru. Macam kotak-kotak, jalan kotak-kotak. Gedung kita masuk. Di mana wakil rakyat dia? Barangkali kalau rakyat ni dakwah dia jenuh habis amalan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, kalaulah seekor unta yang berjalan tepi sungai Furat ataupun sungai Dajlah, termasuk kaki dia dalam lubang dan patah kaki unta tu, akan dipertanggungjawabkan kepada Umar. Dia merintah. Dulu orang berjalan ikut sungai. Sungai itu highway. Sungai itu highway dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu orang buat penempatan di tepi sungai. Ibu-ibu negara di tepi-tepi sungai. Macam contoh, ibu negara Thailand, Bangkok. Bangkok tu bukan bahasa Siam, Bangkok tu bahasa Melayu. Kami turun dari Bangkok. Bangkok tu ialah Bangkok sebab sungai Bangkok. Asal kerajaan dia di atas tu, 90 km daripada Bangkok tu. Tapi oleh kerana selalu naik bah, Masalah Sayyidina Muhammad selalu tepi sungai juga, selalu naik bas setiap tahun. Akhirnya raja dia kata, Masalah Sayyidina Muhammad pi cari tepi sungai juga, tapi ayak tak naik. Yang pi cari tu orang Melayu. Zaman tu zaman Islam merintah, zaman Ayutthaya. Bila suruh orang Melayu ni pi cari, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dapatlah sungai tu, sungai Bengkok tu. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Jadi kata Melayu tu, tapi sungai tu Bengkok lah tuanku. Bengkok tu lah bernama Bengkok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Kedah kita ni alok start jadi ibu negeri Sayyidina Sayyidina Muhammad. Dulu sungai mudik daripada Kuala Kedah tu jalan ni sampai alok start habis lah, tak lepi lah. Pasal apa? Ada titi. Dulu hampir masuk ke kampung-kampung daripada Sungai Petani tu. Sungai Petani kan besar sungai dia, daripada kalau tengok Sungai Baling kan, Sungai Baling tu sampai Sungai Petani, itulah sungai yang jadi highway dulu daripada Petani mai ke Kedah. Sungai tu sungai Patani, Sungai Patani, orang petani mai tu, daripada petani mai ke Kedah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Samalah Sungai Furat, Sungai Dajlah. Orang jadikan perjalanan tu mengikut laluan sungai. Kalaulah seekor unta dia lalu tepi sungai itu, ada lubang, kaki dia jatuh, patah, kata Umar akan dipertanggungjawabkan kepada Umar. Baik, jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka hubungan dengan orang penting supaya kita ni tidak dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita buat. Itu demikian hablum minan, hubungan dengan orang lain. Perbahasan hablum minallah tak ada sempadan. Perbahasan hablum minan nas pun sama juga, tidak ada sempadan. Wa aktsaran nasu min tasanifil fiqhi. Ketika itu banyak orang memperbanyakkan menyusun kitab-kitab fiqh, kitab-kitab fiqh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Imam Haddad, zaman dia zaman orang banyak menyusun kitab-kitab fiqh. Orang tu mana? Ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
wal hadithu ahsanu. Sedangkan ilmu hadis lah yang paling baik sekali. Pasal ilmu hadis ialah ilmu kita menakalkan kalam-kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hebatnya ulama-ulama hadis ni sebab Nabi doakan wajah mereka dengan naddarallahu ahlal hadis. Moga-moga Allah memberi cahaya kepada ulama-ulama hadis. Tu saya duk heran dulu pasal apa lah bila mana kita tengok ulama-ulama India, syok betul lah tengok muka ulama-ulama India. Ulama India sebab tu orang kata kalau nak mengaji hadis, mengaji di India. Tapi hari ni dah tutup lah. Tapi ulama hadis lepas hebat. Mereka nampak masa depan ni hadis tak boleh mengaji di India. Akan di stop. Maka mereka memindahkan ke South Africa. Siapa nak mengaji hadis, pergi mengaji di South Africa. Allahumma salli ala sayyidina. Hebatnya sebab majlis di South Africa ni mengaji hadis dalam bahasa Inggeris. Maknanya kalau pergi sana dia boleh bahasa Arab tu memang kena boleh lah. Orang putih pun boleh. Bahasa kita pun kita boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan al-hadis ni disebut dalam sebuah hadis, Nabi sebut la tazalu fi ummati. Dan hadis tu bunyi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah. Nabi kata pasti ada satu golongan dalam umatku, mereka akan menzahirkan kebenaran, zahirina al-haq, menampilkan kebenaran, la yadurruhum man khazalahum, tidak akan mampu memudaratkan mereka siapa yang cuba nak hina mereka, hatta ya'tiya amrullah, perkara ni akan berlaku sampai hari kiamat. Walaupun mai macam-macam jenis kesesatan, kemungkaran, kejahatan, tetap ada satu golongan mereka ni, orang nampak mereka ni, mereka menampilkan kebenaran, mereka tak peduli pada kebatilan, tetap mereka menyatakan kebenaran. Cuba nak berjatuh mereka, boleh berjatuh lah, jatuh naik balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jenuh berjatuh, tak boleh berjatuh, jatuh naik balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu jenis orang yang memperjuangkan kebenaran. Orang katok, habislah, ingat habislah, lah timbul balik. Tak boleh, tak akan mampu. Pasal apa? Sebab dalam taifah mereka ada nur nubuwah, cahaya Rasulullah. Macam mana pun semua akan kalah. Sebab tu di akhir zaman esok Imam Mahdi alaihi salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada saat dia minta untuk diberi hak, banyak orang tak mau memberi hak. Mana minta dibai'ahkan, bai'at dia. Tak ramai orang yang nak membai'at dan menyokong dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia minta orang tak bagi, minta orang tak bagi, minta orang tak bagi. Dengan bahasa yang lain, sokonglah kebenaran, angkatlah kebenaran, daulatkan kebenaran. Orang tak bagi. Sebab dia ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia yang tak disangka. Orang tak sangka dia. Dan dia pun tak kata dia. Tapi dia kata, aku ni bawa amanah Allah. Tolonglah aku. Tolonglah aku. Orang tak mau tolong. Bila tak mau tolong, orang tentang. Orang lawan. Lawan ketika tu bukan lagi lawan pakai mulut. Lawan angkat senjata. Situasi dia mempertahankan diri. Dalam situasi zaman tu, Rasulullah Sayyidina Muhammad dalam bertepan dengan yang menentang dia, dia tidak tewas
bahkan dia menang. Sampailah main pula hal lain, lawan dia menang lagi. Akhir lawan dia menang lagi, lawan dia menang lagi, sampai last, sampai last duk menang, barulah ketika tu baru orang mengaku Mahdi dah, sebab tak pernah kalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni ilmu yang Allah izin saya sampai untuk kita harap kita tak jadi mangsa keadaan ketika tu. Ketika mana kebenaran nyata depan kita, kita tolak kebenaran. Mudah-mudahan semua yang dengar ni sampai, dan kita Allah bagi keprihatinan yang sebenar-benarnya, supaya kita tidak menentang kebenaran di akhir zaman. Kalau kita menentang kebenaran di akhir zaman, masuklah satu golongan lagi, dia panggil Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kata ulama, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, siapa ta'ifatun min ummati tu? Yang lepas ni la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah tu. Kata al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hum ahlul hadis. Mereka ialah ulama-ulama hadis. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi mudah-mudahan kita pun dapat membezakan hak mana ahlul hadis yang sebenarnya, hak mana ahlul hadis jadi-jadian. Itu pun ada juga orang yang mendakwa mereka ahlul hadis, sedangkan mereka tidak dibanggakan oleh Nabi pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh berkenaan hadis-hadis dhaif. Satu golongan orang, mereka kira nak reject semua hadis dhaif. Hadis dhaif semua nak tolak. Sedangkan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala memperjuangkan untuk mengangkat sesebuah hadis yang dhaif kepada hadis dapat digunakan. Hadis ni asas-asas dia sahih dhaif, sahih dhaif, sahih dhaif, asas-asas hadis. Imam Nawawi, Imam Tirmizi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memperjuangkan hadis dhaif itu sampai ke peringkat hadis dhaif itu untuk boleh menjadi sumber hukum. Hadis dhaif ni dia tak boleh jadi sumber hukum, dia tak boleh jadi dalil hukum. Dia hanya duduk dalam status dia boleh kita mengamalkan, boleh amal hadis dhaif dalam bab fadail al-a'mal. Tapi ada satu grup manusia ni, mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, depa kata depa paling pandai, hanya hadis dhaif semua nak kick, buang semua hadis dhaif. Allahumma salli ala hadis tu dhaif tu, dia tanya pula hadis dhaif ke sahih? Tanya tu macam kemah. Abang kata hadis dhaif, dhaif, pelekeh dhaif. Sedangkan peruntukan ulama hadis pada hadis dhaif boleh diamalkan dalam masalah fadail al-a'mal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa tak pernah pakai saban? Hadis dhaif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohnya, tu tak pernah bawa saban. Kita pasal apa kita pakai saban? Walaupun hadis tu dhaif, tapi dia duduk dalam fadail al-a'mal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Tirmizi mengangkat hadis dhaif kepada hadis hasan. Macam mana? Hadis dhaif dengan sebab perawi. Perawi hadis tu dia tidak meletakkan kelayakan dirinya untuk nak meletakkan hadis standardnya sahih. Contohnya hafalannya tidak kuat, dhabit ingatan dia tak kuat. Nak jadi perawi hadis, ingatan mesti kuat. Ingatan tak kuat, hadis yang kita riwayat jadi dhaif. Contohnya soal Sayyidina Muhammad, orang tu tidak adil, tak siqah. Tak siqah ni, tak buh pihak atas kepala pun dah tak siqah lah.
Ambil hadis tengok, ambil hadis tengok kopiah tak pakai, tak boleh ambil. Zaman lah ni cerita dulu, bukan hari ni. Zaman tu nak pergi ambil hadis tengok lah tak boleh kopiah atas kepala, hadis tu tak boleh sahih. Ataupun berkaki ayam tak pakai kasut pun tak boleh diperawi hadis. Kalau makan ni ikut kaki lima makan, dia ada kedai makan dalam makan luar, hak luar tu hak tak meja luar tu. Kalau zaman tu ada kedai macam tu, tak boleh makan di luar tu, dia kena makan dalam kedai. Jaga kesiqahan ilmu, pasal tingginya hadis Rasulullah tu. Orang yang nak baca hadis ni, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nak meraihkan hadis, mesti orang yang menjaga kemuliaan ilmu, mesti menjaga kemuliaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, jadi kata Imam Nawawi, orang yang konsisten atas kebenaran, yang siapa-siapa pun tak mampu nak mengalahkan mereka, memudaratkan mereka, ialah mereka ialah ahlul hadis, ulama-ulama hadis. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, kita terima kasih pada Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu yang telah mengangkat hadis Nabi kepada satu kedudukan bukan sakat diamalkan, tapi sudah jadi peruntukan untuk jadi hujjah kepada sumber hukum. Sebab semua hukum merujuk kepada hadis, Al-Quran dan hadis. Sumber hukum semua merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wal hadithu ahsanu, hadislah yang ahsan, kata Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Anak hadis ni kena mengaji. Bila mengaji hadis, dia melembutkan hati. Bila kita mengaji hadis, mendekatkan kita dengan Nabi. Sebab kita baca yang Nabi kita kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita mengaji hadis, banyaklah selawat yang keluar daripada mulut kita. Sebab banyaklah guru kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Qala wal hadis wa ahsanu wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Macam mana ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah penaja kita pada pagi ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muhammad Adli dan sekeluarga dari Kelana Jaya, mohon diberi kesihatan, mohon doakan diberi kesihatan yang baik, rezeki yang halal, yang melimpah ruah, dan dapat beri infak setiap hari. Amin insya-Allah. Seluruh keluarga dapat menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha, dan dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Amin. Yang kedua, hamba Allah Laguna Mabuk Sungai Petani. Yang tiga, hamba Allah Kuala Terengganu. Yang keempat, Nurul Aisyah binti Ali Muhammad Sungai Petani. Minta Allah Ta'ala bagi kejayaan dia, untuk kejayaan anaknya untuk masuk ke sekolah menengah agama, insya-Allah. Yang kelima, hamba Allah Jitra yang minta didoakan untuk anak-anak tahfiz, mendoakan dia, mendoakan saya menjadi anak yang solehah, suami saya dapat berpindah bertugas ke Al-Ustaz. Amin insya-Allah. Yang keenam, hamba Allah dari Puncak Alam, untuk arwah ibu bapa mentua, arwah suami. Yang ketujuh, Ishak Ibrahim sekeluarga Pulau Pinang, mohon didoakan kami sekeluarga mendapat hidayah dan taufik selalu, dan dapat belajar di Pondok Darsa. Amin. Yang ke-8, Hazlina Kuala Kangsa, arwah Abah Husin Samin, arwah Mak Khadijah Hitam, arwah Abang Hazmi Husin, arwah Ayah Hashim Yusuf, suami dan anak-anak, semoga sentiasa kekal di jalan Allah. Amin. 9, kata amin kuat sikit, minta Allah kabulkan hajat mereka, nanti Allah kabulkan hajat kita, insya-Allah. Yang ke-11, Allahumma salli ala. Yang ke-10,
Yang ke-9 ialah Muhammad Amirul daripada Ipoh. Yang 10 Najah Salmiah binti Asy'ari dan suami serta anak-anak. Salamah binti Haji Dahlan Rawang. Mohon doakan agar istiqamah dalam ibadah dan diberi keberkatan umur. Amin. Yang 11 Azza Azizah Mukhtar daripada Pendang. 12 Azliana daripada Pandan Perdana Kuala Lumpur. Saya nak minta turun doakan agar berjaya dan diredai Allah atas usaha selama menjadi pelajar. Juga minta diberi istiqamah dan tekun mengajar akademik di Mahat Tahfiz Ilmi di Hulu Kalangat, Selangor. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mohon ini doa khusus ni, tolong aminkan. Menjadi doktor PhD salah satunya supaya anak-anak mencontohi saya, kerana walaupun saya gagal dalam perkahwinan, saya nak anak-anak lihat saya kuat semangat mengejar cita-cita. Amin. Arwah bekas suami meninggal 2016 pada tarikh hari jadi saya yang ke-40. Saya menumpang doa Tuan Guru untuk tamat PhD dengan cemerlang, diampunkan dosa, diberi kesihatan dan dapat menjaga anak-anak dengan baik. Amin. Juga diberi kesihatan yang baik pada mak dan ayah. Yang ke-13 ialah hamba Allah Rawang. Moga Allah Ta'ala memudahkan setiap urusan yang sedang dikerjakan sama ada di dunia maupun di akhirat. Amin. 14 mohon doakan kesembuhan Ibu Nur Hayati binti Hamad. Esok ada scan kali yang ketiga di perut untuk tahu punca sakit perut. Semoga urusan scan dimudahkan dan segala urusan sepasnya juga dipermudahkan serta diberi umur yang berkat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana hidayatik. Allahumma nawwir qulubana hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal ardh bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, panjangkan umur kami dalam taat ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Kau panjangkan umur kami dalam taat ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kemudahkan urusan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Allah Tuhan kami, Kau pandulah kami ke jalan-Mu ya Allah. Allah Tuhan kami, murahkan rezeki kami dengan rezeki yang halal ya Allah. Mudahkanlah untuk kami mencari rezeki dan diberkati rezeki kami ya Allah. Allah Tuhan kami, kemudahkan kami menjalani kehidupan ya Allah. Jadikan kami hamba yang bersyukur pada Engkau ya Allah, supaya kami ditambah lagi nikmat yang diberikan kepada kami ya Allah. Jangan jadikan kami tersasar daripada jalan kebaikan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, letakkan kami di atas golongan yang benar di akhir zaman ini ya Allah. Selamatkan kami daripada tersasar daripada jalan kebenaran ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan juga anak-anak yang salihah ya Allah. Panukan mereka ya Allah, bawakan mereka kepada Engkau ya Allah. Ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Berilah kesembuhan pada kami ya Allah. Ada di antara kami ada yang sakit ya Allah. Ya Tuhan kami, jadikan kami insan yang selalu redha terhadap semua takdir-takdir-Mu ya Allah. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana ladzina amanu wa 'amilus solihat